Bila tengok barisan pelakon dalam movie ni kan, bukan calang-calang kau. Hello dan salam kemerdekaan guys. Semoga semangat cintakan agama, bangsa dan negara sentiasa tersemat di hati. Amin. Untuk yang tak kenal lagi, aku Topeng Man. Aku suka berbicara tentang movie. Dan kali ini sempena bulan kemerdekaan Malaysia, aku akan review filem Malaysia iaitu filem Malbat Misi Bakara. Aku akan review sejujurnya apa yang aku suka dan kurang dalam movie ni, okey? Korang kena layan sampai habis tau review aku ni, sebab kat penghujungnya nanti aku akan bagi markah untuk movie ni. Jangan risau walaupun agak poyo sikit kan. Aku tak pernah mencarut ataupun menggunakan kata-kata yang agak kesat. Bahasa tu kan melambangkan peribadi seseorang. Cewa. Mentang-mentang bulan kemerdekaan. Sebelum aku mulakan guys, jangan lupa untuk subscribe dan klik butang loceng supaya korang tak terlepas dengan review terbaru daripada Topeng Man, okey? Jomlah guys, tanpa buang masa, kita layan dulu ringkasan cerita ataupun sinopsis dalam movie ni kejap. Jom. Malbat Misi Bakara merupakan filem berdasarkan peristiwa sebenar bergenre aksi sejarah yang diarahkan oleh Adrian Teh. Filem ini dibintangi oleh banyak pelakon-pelakon yang hebat, antaranya Bron Parare, Sahizi Sam, Hairul Azrin, Fauzi Nawawi, Tony Yusuf, Daffy dan banyak lagi pelakon-pelakon hebat yang lain. Malbat Misi Bakara mengisahkan tentang perjuangan Batalion Malaysia atau panggilannya Malbat ketika terlibat dalam operasi membantu menyelamatkan tentera Amerika Syarikat yang terperangkap di dalam perang saudara yang berlaku di Pasar Bakara di Mogadishu, Somalia setelah diserang pengganas. Dalam peristiwa itu, Malaysia adalah satu-satunya negara yang berani menawarkan diri dalam usaha menyelamatkan tentera Amerika Syarikat di Somalia apabila helikopter Black Hawk milik mereka ditembak jatuh. Ketika itulah tentera Amerika Syarikat telah dikepung oleh ribuan pengikut Farah Aidid. Jomlah guys, kita tengok dulu apa yang best dalam movie ni, okey? Jom. Yang pertama, The Real Untold Story. Cewa, speaking lah pula kan. Kisah sebenar tragedi berdarah di Mogadishu, Somalia, di mana tentera Malaysia berjaya membebaskan tentera Amerika Syarikat yang terperangkap di kawasan tersebut. Ada banyak perkara positif yang ditunjukkan dalam filem ini, walaupun usaha sebalik keberanian Regimen Askar Melayu Diraja ini tidak disedari dan tidak dipersembahkan di media antarabangsa, namun usaha mereka menjayakan filem ini untuk gambaran sebenar sangat dihargai. Even dalam filem Black Hawk Down pun tak diceritakan. So kat situ pun kita boleh tahu kan, mereka ni menganggap Malaysia macam tak main peranannya penting dalam misi tersebut. Malbat ataupun Malaysia Battalion sangat menepati lambangnya, di mana memaparkan tentera yang penuh disiplin, kecekapan, keazaman, keberanian, kesetiaan dan kerjasama yang padu dalam melaksanakan sesuatu misi. Filem ini juga membawa penonton merasakan sendiri perjuangan mereka, bagaimana paparan mereka yang tanpa pengalaman berperang di peringkat antarabangsa dan serba kekurangan namun tetap memberikan semangat juang yang tinggi. Sajian patriotisme macam ni yang patut kita angkat selalu kan. Baru ada nampak kematangan dalam industri perfilman Malaysia. Oh my god. Wow. Yang kedua, mesej dan prop dia yang menarik. Selain daripada sikap menepati lambangnya macam yang aku sebut tadi, di sebalik aksi peperangan yang dipaparkan, aku pun suka filem ini mengangkat ciri-ciri Islamik sebagai sesuatu yang sangat penting. Banyak penggunaan kalimat-kalimat Islam yang digunakan, seperti dimulakan sesuatu misi dengan doa, laungan azan ketika ditimpa musibah bagi mengawal diri, dialog berkaitan keagamaan terutamanya part Sam yang last tu kan. Memang menaruh keyakinan yang tinggi kepada Allah. Memang deep lah part tu. Dan aku juga perasan si Tony sebut innalillahi wa innalillahi raji'un lagi kan. Something yang aku tak expect lah. Untuk prop dia pula kan, yep, walaupun tidak sempurna, namun boleh nampak mereka cuba menghasilkan yang terbaik, terutamanya dalam memperkenalkan senjata. So penonton akan dapat lihat banyak senjata yang dipersembahkan, antaranya M16A1, M16A2, CAR-15, AK-47, RPG-7 dan banyak lagi lah yang korang kena tonton sendiri, okey? Penggunaan kod-kod ketenteraan pun nampak agak semula jadi.
So mereka yang terlibat dalam filem ini memang study dengan detail lah kan. Pengarah dia yang bukan Muslim pun boleh hasilkan filem yang ada ciri-ciri Islamik macam ni. Memang tabik spring lah kepada semua yang terlibat, terutamanya kepada Adrian Teh dalam penghasilan karya sebegini. Part best aku dah puji dah. Jom guys, kita tengok pula apa yang aku rasa personally kurang pula dalam movie ni, okey? Korang janganlah sentap pula, okey? Just ambil untuk penambahbaikan. Yang pertama, watak kurang dikembangkan. Waktu mula-mula aku tahu pasal filem ni kan, bila tengok barisan pelakon dalam filem ini, bukan calang-calang kau. Memang nama-nama hebat serta berpengalaman dalam industri perfilman. Walaupun banyak pelakon-pelakon yang hebat, cuma ada beberapa orang je lah yang aku rasa agak kurang sikit lah lakonan dia kan, iaitu Duffy dan Aidil. Hanya beberapa part je lah yang kurang menjadi, tapi kebanyakannya memang bagus. Duffy ni pula aku tak pernah tengok pun dia berlakon dalam filem aksi kan, tapi good try lah untuk dia. Tak sangka pula kan. Nama-nama besar dalam filem ini memang membantu, tapi sebenarnya tidak banyak pun ditonjolkan. Ada yang muncul part-part awal dengan yang akhir je kan. Mula-mula aku ingat si Zahiri Azim ni yang diangkat sebagai hero sebab pengenalan watak dia sangatlah bagus pada mula-mula tu. Tup-tup macam tu je kan. Banyak juga watak-watak penting tidak dikembangkan sepenuhnya, menjadikan aku kurang peduli dengan diorang. Ada cuba dibuat tapi tidak memberi impak yang besar. Masa Sam dan Duffy ngorat awet Mak Saleh tu kan, aduh, janggal gila rasa. Macam tak ada chemistry je kan. Bila kewujudan watak ni tak sampai kepada penonton, so feel sedih tu akan kurang dirasai. Ada tapi kurang lah. Kebanyakan filem Malaysia ni kan, aku tengok mereka ni kurang menerokai watak seseorang supaya penonton macam aku ni ambil peduli. Oh, hell no. Kalau korang tanya aku siapa watak yang aku suka dalam filem ini, walaupun watak dia tidak dikembangkan dan tak banyak peranan, dia adalah Major Osman, lakonan Fauzi Nawawi. Yang lain tu pun kebanyakannya bagus, cuma watak diorang ni tidak didalami. Yang kedua, penyampaian dia perlu diperbaiki. Aku ulas secara ringkas lah ya guys apa yang aku rasa kurang dalam bab penyampaian yang aku sebutkan ni. Antaranya filem ini kurang memberi perspektif yang pelbagai tentang apa yang penonton akan lihat, fahami scene by scene dan kurang berhubung dengan babak tertentu. Ya, memang ada cuba dibuat tentang perkara tersebut melalui pelbagai angle kamera yang diambil seperti wide shot, long shot, close up, low angle, high angle dan banyak lagi lah kan. Tapi tidak semua memberikan perspektif yang menarik, menyebabkan aku sebagai penonton rasa kurang kena dan tidak berhubung dengan penyampaian tersebut. Perang dia memang non-stop guys, tapi kurang rencah dalam sajian kepada penonton. Kiranya feel tu makin lama makin kurang dirasa sebab momentum tarikan pada sajian tidak dititik beratkan. Aku tak ada masalah sangat tentang CGI dia, ada part yang agak kantoi, VFX dia yang peluru tu pun agak fake. Fahamlah kan filem Malaysia memang kita tak ke arah tu lagi lah kan. Cuma kadang-kadang terasa agak kurang realistik dengan tembakan dia tanpa henti, tembak benda yang tak tembus kan. Arahai. Dia punya color grading tu pun agak suram lah guys. Ingat cerita seram ke apa kan? Mungkin nak cover VFX dia kot kan. Filem ini juga hanya fokus pada tentera kita tapi tidak diberi perkembangan kepada pihak musuh. Aku faham nak ikut jalan cerita yang sebenar, tapi kalau diorang wujudkan satu watak jahat yang khas, mesti lebih gempak kan, sebab penonton akan lebih benci kepada musuh. Ini tak just tembak kerana arahan je, arahan. Satu lagi kan, aku sebenarnya mengharapkan scene yang nampak serangan daripada atas, tapi tak ada pula kan, sedangkan tentera Amerika Syarikat ada helikopter kot. Boleh je buat babak tu kan. Ada buat tapi sekadar ada je lah. Situasi sebenar pun mesti ada heli ke atas kan. Walaupun Malaysia tak hantar helikopter, cukuplah sekadar shot dari atas. Alah, nama pun berdasarkan kisah benar, mesti ada tokoh tambah sikit-sikit sebagai perasa kan. Serangan daripada musuh juga macam tu je kan. Tembak-tembak bodoh merapu entah ke mana-mana tau. Kadang-kadang kan terasa macam diorang ni macam nak bunuh diri je muncul depan depan. Entahlah.
Jomlah guys tengok berapa aku bagi markah untuk movie ni. Okey, jom. So guys, macam mana dengan markah yang aku bagi? Korang yang dah tonton tu setuju tak? Tak ada masalah lah kalau korang tak setuju dengan aku. Kalau korang ada pendapat tersendiri, lagilah bagus. Share lah pendapat korang kat ruangan komen kat bawah, okey? Lain orang lain lah pendapat dia kan. Mungkin pendapat aku tu tak betul. Nama pun pendapat peribadi. Secara keseluruhannya, filem ini berjaya menyampaikan cerita sebenar. Ada aksi peperangannya yang menarik, mantap lakonannya, bagus mesejnya dan aku syorkan kepada korang untuk support dan layan, okey? Itu saja daripada aku guys. Jangan lupa subscribe, like dan komen pendapat korang. Aku tu pemain poyo tapi jujur.